Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan lagi untuk bersama-sama kita dalam siri PDPR pada kali ini. InsyaAllah hari ini Ustaz akan membicarakan berkaitan dengan tajuk sirah, iaitu perkembangan Islam pada zaman Rasulullah SAW selepas pembukaan kota Mekah. Ini merupakan siri yang kedua. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita lihat dahulu standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif. Standard kandungan 5.3 merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada perkembangan Islam pada zaman Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah. Standard pembelajaran 5.3.2 menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah. 5.3.4 merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada perkembangan Islam pada zaman Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah. Objektif hari ini, murid dapat menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah. 2. Merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada perkembangan Islam pada zaman Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah. Baik. Apakah cabaran dakwah Rasulullah SAW selepas pembukaan kota Mekah? Antara cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ialah yang pertama, menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Penentangan bersenjata ini berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka kota Mekah. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa siri peperangan seperti peperangan Hunain dan perang Tabuk. Perang Hunain. Perang Hunain ini berlaku di Wadi Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Saqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan tentera Islam seramai 12,000 orang, manakala tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda semasa bersama dengan peperangan itu. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak Muslimin. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Perang Tabuk. Perang Tabuk pula berlaku di satu tempat bernama Tabuk pada tahun ke-19 Hijrah. Tabuk ini berada di sempadan Syam. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan tentera Islam seramai 30,000 orang, manakala bilangan tentera musuh pula seramai 40,000 orang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak Muslimin tanpa berlakunya pertempuran. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala mencapakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Cabaran yang kedua yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ialah menghadapi golongan munafik. Golongan munafik ini ialah mereka yang berpura-pura dan tinggal bersama-sama dengan orang muslimin. Mereka ini mereka memeluk agama Islam, tetapi mereka hanya berpura-pura Islam, sedangkan hati mereka tidak bersetuju dengan Islam. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Antara kerja-kerja yang dilakukan oleh orang munafik ini ialah sentiasa memberi alasan dan menolak apabila diminta
berganding bahu mempertahankan agama dan negara Madinah. Kemudian, mereka pula menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Dan satu lagi kerja mereka ialah mereka membina satu masjid yang namanya Masjid Dirar dengan tujuan untuk menyaingi Masjid Quba dan cuba memecah belahkan kaum muslimin. Baik, kita lihat pula i'tibar daripada perkembangan dakwah Islam. Apakah i'tibar? I'tibar yang pertama, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah, menyebarkan Islam kepada semua. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Cabaran yang kedua, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Dan cabaran yang ketiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh kerana dengan ilmu kita dapat menangkis da'ayah-da'ayah daripada musuh Islam. Yang kita dapat pada hari ini ialah kita lihat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kini kita lihat Islam telah berkembang pesat ke seluruh dunia. Kita boleh lihat setiap negara yang ada pada dunia ini mesti ada orang Islam. Baik, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.